Salam sejahtera, anda bersama Senailah Huda dalam Awani Global. Dan hampir 6 bulan sejak Kabul jatuh ke tangan Taliban, krisis kemanusiaan di Afghanistan masih belum menunjukkan tanda reda. Dan Awani Global jam ini ingin membincangkan bagaimana situasi semasa di Afghanistan dan apa peranan Malaysia dan pendirian Malaysia terhadap kerajaan Taliban. Ini terutamanya selepas utusan khas Perdana Menteri ke Timur Tengah Tan Sri Abdul Hadi Awang mengadakan pertemuan dengan wakil Taliban ke PBB Muhammad Sohail Shaheen baru-baru ini. Dan katanya Malaysia menyatakan kesediaan untuk bekerjasama dengan Qatar dalam usaha membina semula Afghanistan. Pada masa yang sama, Sohail berkata Tan Sri Abdul Hadi Awang pula memberi jaminan untuk menyalurkan bantuan kepada Afghanistan yang kini bawah pimpinan kerajaan Taliban. Jadi ini pastinya mencetuskan pelbagai persoalan mengenai dialog, mengenai legitimasi atau pengiktirafan yang diberikan kepada kerajaan Taliban. Dan sudah bersedia bersama saya untuk mengulas lanjut mengenai situasi semasa di Afghanistan dan menjelaskan mengenai peranan dan pendirian Malaysia dalam segala isu ini. Bersama saya ketika ini Datuk Ahmad Azam Abdul Rahman, penasihat khas Wisma Putra mengenai Afghanistan, dan Pesuruhjaya Suruhanjaya Bebas Tetap Hak Asasi Manusia Pertubuhan Kerjasama Islam. Terima kasih Datuk sudi bersama kami dalam Awani Global. Pertama sekali mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit lawatan-lawatan yang Datuk adakan baru-baru ini ke negara-negara berkepentingan dan bagaimana sebenarnya situasi semasa di Afghanistan. Ya, terima kasih Awani kerana beri kesempatan kepada saya untuk menerangkan tentang perkembangan mutakhir Afghanistan. Ya. Saya dilantik pada 26 September 2022 oleh Menteri Luar untuk khusus bagi menumpukan kepada isu kemanusiaan dan juga people to people initiative, termasuk ruang-ruang untuk membangunkan Afghanistan. Itu saja mission saya. Mandat saya adalah untuk memperhebatkan kerja-kerja kemanusiaan, melibatkan NGO seluruh negara untuk datang ke Afghanistan atas dasar kemanusiaan. Ya, sementara Malaysia buat keputusan untuk mengiktiraf Afghanistan, mana kerja-kerja people to people initiative ini harus digalakkan, termasuk ruang-ruang perniagaan dan segala macam. Ya. Jadi alhamdulillah sejak saya dilantik, saya telah pun mengadakan beberapa siri lawatan ke beberapa negara yang mempunyai kepentingan secara langsung dan tak langsung di Afghanistan. Negara pertama yang saya lawat adalah Turki untuk melihat bagaimana posisi Turki di dalam isu Afghanistan, termasuk soal-soal bantuan kemanusiaan, dan juga termasuk bertemu dengan NGO-NGO di Turki yang sangat aktif di dalam menghantar bantuan ke Afghanistan. Bagaimana kita nak bekerjasama dengan NGO-NGO untuk membantu keadaan musim sejuk yang dianggap sebagai sangat gawat dan sangat parah pada waktu ini. Kemudian saya juga melawat ke Qatar, ya, oleh Qatar sebagai negara yang banyak membantu kerajaan baru Afghanistan, dan juga melihat bagaimana posisi Qatar, bagaimana Malaysia boleh bekerjasama untuk menangani isu Afghanistan. Kemudian saya juga ke Iran, ya, untuk melihat, sebab Iran adalah sempadan Afghanistan yang mempunyai hampir lebih 2 juta pelarian di Afghanistan yang berada di tanah Iran, yang untuk melihat bagaimana pendirian Iran terhadap kerajaan baru ini. Dan juga saya juga ke Islamabad menghadiri sidang OIC mengenai Afghanistan, ya, bagaimana akhirnya OIC buat keputusan untuk menghantar bantuan kemanusiaan sebagai awalan sebelum isu pengiktirafan itu dibincangkan. Ya, itulah sepanjang hampir 6 bulan kerajaan Taliban tertegak, dan dalam 5 bulan saya bertugas sebagai penasihat khas kepada Menteri Luar, Kementerian Luar untuk Afghanistan. Maka persiapan ke arah itu insya-Allah akan berlaku dalam bulan Februari ini. Pastinya kita nak kupas dengan lebih lanjut mengenai usaha mengadakan dialog bersama negara-negara lain berhubung krisis di Afghanistan. Tapi Datuk,
banyak berulang kali menyebut tentang isu pengiktirafan kerajaan Taliban. Pastinya itu menjadi satu isu bagi negara-negara lain juga ketika ini. Tetapi saya juga ingin memberi perhatian kepada pertemuan Tan Sri Abdul Hadi Awang bersama dengan wakil Taliban ke PBB baru-baru ini yang pastinya mendapat perhatian dan menimbulkan pelbagai persoalan. Pandangan Datuk mengenai dialog yang diadakan ini? Ya, saya setelah saya pergi ke Doha, saya telah memberi taklimat kepada Tan Sri Abdul Hadi Awang ya tentang peranan Qatar. Jadi apa yang dilakukan oleh Tan Sri Hadi Awang adalah penerusan daripada apa yang telah kita buat, ya, memantapkan lagi perbincangan. Jadi bagi saya ini tidak menjadi isu soal pengiktirafan, tapi ini berusaha ke arah meningkatkan kerja-kerja kemanusiaan dan juga bagaimana nak bekerjasama dengan Qatar yang ternyata sebagai sebuah negara yang paling aktif di dalam usaha-usaha untuk pemulihan Afghanistan. Saya ingat itu tidak sepatutnya menjadi isu. Ya. Pastinya kerja-kerja kemanusiaan itu seharusnya menjadi tumpuan ketika ini. Tetapi bagaimana untuk mencari titik keseimbangan itu antara menyampaikan bantuan kemanusiaan, mengutamakan kepentingan rakyat Afghanistan, tetapi pada masa yang sama perlu berhati-hati juga dalam pengiktirafan terhadap kerajaan Taliban? Ya, keadaan sebenarnya bertambah baik di Afghanistan sebab EU, ya, Kesatuan Eropah telah membuat keputusan untuk membuka kedutaan masing-masing. Ya. Indonesia juga telah pun membuka kedutaannya. Kesemuanya membuka kedutaan menggambarkan bahawa proses ke arah normalisasi itu sedang berlaku. Cuma bilakah persoalan pengiktirafan itu akan berlaku, itu harus diputuskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, oleh EU, oleh OIC secara sepakat. Jadi Malaysia buat keputusan bahawa apapun pengiktirafan terhadap Afghanistan bukan dibuat secara bersendirian, tetapi kita akan mengikut dengan konsensus di dalam OIC ataupun beberapa buah negara yang bersedia untuk mengiktiraf dahulu. Ini antara beberapa opsi yang sedang dibincangkan di peringkat antarabangsa dan saya sendiri juga terlibat secara langsung untuk melihat opsi-opsi yang ada bagi menangani isu Afghanistan. Pastinya satu kebimbangan yang ada dalam kita bercakap mengenai pengiktirafan terhadap Taliban ini adalah mengenai rekod hak asasi manusia di negara itu sendiri, yang kita tahu ketika ini rakyat Afghanistan rata-rata berdepan dengan krisis kemanusiaan, kemerosotan ekonomi dan sebagainya. Jadi kita nak bercakap sedikit tentang peranan yang boleh dimainkan Malaysia ketika ini. Kita faham kita perlu mengikut konsensus negara lain. Kita juga menantikan konsensus yang dicapai OIC terhadap mengiktiraf Taliban. Tetapi pada masa yang sama, dialog yang sudah pun diadakan mungkin pada tahap awal, tetapi bagaimana dialog ini boleh diusahakan lagi terhadap mencapai penjagaan dan pembelaan hak asasi manusia di Afghanistan? Ya, kita mau tidak mau kena terima kenyataan, ya. Media mainstream antarabangsa dia masih lagi memakai naratif Talibanofobia. Ya, maknanya Taliban ni kita ada fobia, menggambarkan bahawa ini zaman Taliban 1.0, ya, ketika mereka mulai berperang. Namun demikian naratif ini masih lagi dominan. Saya tahu saya berhadapan dengan pandangan-pandangan yang cukup negatif sebab mereka bergantung semata-mata daripada naratif Talibanofobia ini. Ya. Namun demikian setelah saya berinteraksi dengan beberapa buah negara dan bertemu dengan di kalangan political officer yang daripada kerajaan baru yang kita katakan sebagai Taliban tersebut, ternyata mereka agak-agak terbuka dan tidak sama pemikiran mereka. Ya, malah ketika saya bertemu dengan mereka di Doha, mereka fasih berbahasa Inggeris. Mereka boleh berhujah dengan terminologi dunia antarabangsa, dunia diplomasi. Jadi saya pun memikirkan bahawa ini merupakan satu perkembangan yang baik. Ya, pasti saya lihat tuntutan tentang kerajaan inklusif. Mereka mengatakan bahawa agenda mesti ada orang Tajik,
masih ada Hazara. Ini adalah sebagai satu usaha untuk menimbulkan keraguan. Sedangkan bagi mereka, naratif mereka bahawa kalau kamu menerima kerajaan ini, tak kira kamu berbangsa apa sekalipun, tapi based on merit, you are welcome to join of our government. Malah umpamanya Menteri Perdagangan adalah orang Tajik, tapi dia tidak mahu menonjolkan Tajik itu. Tapi ini saya adalah mewakili aspirasi kerajaan baru Afghanistan dengan tidak menggunakan perkataan ataupun perbezaan bangsa, yang mana ini naratif yang Barat timbulkan dalam isu inklusif. Kemudian isu wanita, ya, mereka juga sudah mulai membuka, dan sekarang ini sudah makin universiti sudah mulai dibuka, ya, cuma mereka mengambil masa sedikit bagaimana nak mengurus dalam soal hak wanita dalam konteks paradigm baru yang mereka nak bawa. Namun demikian yang agak menarik, mereka melihat model Malaysia. Bagaimana peranan wanita di Malaysia itu sangat progresif, dan di situ kita ada advantage, goodwill, kita ada pengalaman, dan mereka telah menyatakan hasrat untuk melawat Malaysia, untuk melihat bagaimana peranan wanita itu di Malaysia supaya dijadikan model. Jadi ini antara beberapa permintaan mereka untuk kita lihat, ya. Jadi persoalan inklusif, mereka tidak mahu menggunakan naratif racism di dalam penubuhan kerajaan tersebut. Soal wanita mereka memberikan hak, dan soal demokrasi, ya, mereka juga bagaimana nak reconcile syariah yang mereka laksanakan dengan sistem demokrasi yang ada. Yang itu memerlukan sedikit masa dan perlukan banyak wacana supaya mereka boleh diterima di peringkat antarabangsa. Pastinya untuk kita mengukur kejayaan sejauh mana sebuah negara itu progresif ataupun bebas dan menjayakan prinsip-prinsip demokrasi dan sebagainya, itu berbeza dari negara-negara. Tetapi kalau kita nak lihat khususnya di Afghanistan, apa mungkin yang boleh menjadi indikator atau pengukur pembangunan Afghanistan? Ya, saya lihat kita nak mengukur Afghanistan dalam masa 6 bulan mereka memerintah. Ya, kita harus berlaku adil. Mereka telah berperang selama 20 tahun dengan Amerika Syarikat. Dan sebelum itu selama 20 tahun dengan pelbagai rejim, dengan Rusia dan segala macam. Kemudian mereka dapat memerintah seketika, dan sekarang ini mereka menganggap mereka ini the new approach of Taliban. So ada kesediaan untuk mereka mendengar, ada kesediaan untuk mereka belajar. Pada keadaan yang sama, mereka nak mengekalkan identiti yang mereka perjuangkan selama ini. Jadi indikator yang pertama adalah kesediaan mereka untuk dalam isu wanita yang banyak dipermainkan. Naratif wanita itu merupakan agenda besar yang mereka terpaksa hadapi, dan sekarang keterbukaan itu sudah ada. Malah doktor mengenai pasal berkaitan dengan women hospital, mereka berikan kepada wanita, dan secara perlahan-lahan mereka sudah membuka setelah banyak dialog, interaksi dengan bukan saja dengan dunia Islam, tetapi dengan agensi-agensi antarabangsa. Ya, bukan dengan mereka juga banyak mengadakan dialog, dan mereka terbuka untuk menimba pandangan yang terbaik, asalkan jati diri mereka, perjuangan mereka itu untuk melaksanakan Islam itu jangan dikompromikan. Yang inilah yang kita nak kena bincangkan, melihat model-model yang ada. Dan saya mendapat banyak mesej bahawa model Malaysia itu mendapat perhatian mereka. Jadi kerana itulah saya mengharapkan lawatan saya ke Kabul pada 20 hari bulan ini bertemu dengan pimpinan-pimpinan kerajaan baharu Afghanistan akan mendapat suatu gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana peranan Malaysia dalam hal ini, bagaimana mereka ingin mendapatkan bantuan kita, apa yang boleh kita sumbangkan dalam soal membangunkan Afghanistan sebelum ianya mendapat pengiktirafan. Jadi kita kena ingat bahawa 6 bulan untuk kita menilai sebuah kerajaan setelah berperang 40 tahun dan 20 tahun daripadanya dengan Amerika Syarikat, saya ingat kita kena berlaku jujur dan adil untuk membuat penilaian begitu rupa.
pastinya peralihan ke demokrasi itu akan mengambil masa sedikit, terutamanya bagi negara yang sudah berperang sejak sekian lama seperti yang Datuk katakan tadi. Tapi saya nak berbalik kepada naratif Talibanofobia ini yang pastinya kita juga tak nak mengangkat atau mainkan sesuatu naratif atau sentimen itu. Tetapi kalau kita nak melihat gambaran yang lebih jelas atau gambaran sebenar situasi yang berlaku di Afghanistan, pastinya kita perlu mengangkat suara rakyat Afghanistan itu sendiri, tetapi mungkin kita tak dapat nak dengar ketika ini dalam mainstream media. Tetapi mungkin dalam pengalaman Datuk yang berpeluang untuk melawat kepada negara-negara yang berkepentingan, mungkin dapat mengadakan dialog dengan pihak-pihak berkepentingan di sana. Bagaimana sebenarnya untuk kita mengangkat suara-suara rakyat yang kita tak dapat dengar dalam media mainstream ketika ini, untuk kita dapatkan gambaran yang jelas, gambaran sebenar apa yang berlaku di sana? Ya, kita di dalam usaha ini, kita pada malam ini kita akan menghantar satu tim ke Kabul. Ya, ini misi Global Peace Mission untuk kita menggerakkan Malaysian Humanitarian Center. Jadi di sini kita akan dapat grassroots feeling. Ya, kita dapat grassroots sebab bila kita menghantar bantuan, kita dapat melihat secara nyata tentang keadaan Afghanistan. Bagaimana di dalam Kabul, di luar Kabul, bagaimana dan sebagainya. Jadi feedback ini kita manfaatkan ya untuk kita bagaimana nak merumuskan dalam perbincangan kita dengan kerajaan Afghanistan sebagai feedback kepada mereka. Dan yang kedua, pada 20 bulan saya akan membawa tim Global Wakaf sebab mereka ingin memanfaatkan ekonomi mereka itu dengan konsep Islam. Jadi alhamdulillah di Malaysia kita mempunyai cukup ramai pakar dalam bidang Islamic Finance, Islamic Banking, ya. Dan kita sedang mengumpulkan formula Global Wakaf di sana. Dan mereka agak tertarik dengan konsep wakaf ini. Dan kita akan bawa tim yang pakar untuk berbincang dengan Bank Afghanistan, dengan menteri yang berkaitan, ya, untuk melihat perkembangan bagaimana menggunakan sistem wakaf untuk membangunkan Afghanistan, ya. Dan kemudian kita ada satu tim bantuan humanitarian cargo dengan satu kapal terbang khusus kita membawa 7 tan bahan makanan pakai musim sejuk hasil sumbangan rakyat Malaysia, dan bersama dengan itu kita juga membawa wartawan untuk melihat sendiri tentang perkembangan yang ada. Jadi saya berkeyakinan dengan lawatan ini, dengan misi kemanusiaan, dengan bantuan kemanusiaan, dengan humanitarian cargo ini, kurang-kurangnya kita dapat gambaran walaupun tidak 100%, tetapi dapat gambaran yang agak real tentang on the ground, sama ada kerajaan Afghanistan ini betul-betul diterima oleh rakyat atau ini merupakan kerajaan yang minoriti yang menggunakan kuasa tentera untuk menguasai rakyat Afghanistan. Tapi kita lihat mereka dah bertahan selama 6 bulan. Dan apabila EU buat keputusan untuk membuka kedutaan mereka di Kabul, ini memberi indikasi bahawa keadaan ke arah normalisasi itu nampaknya sedang berjalan dengan rancak di Afghanistan. Inilah yang kita nak lihat, dan saya akan bertemu dengan beberapa duta-duta yang ada di sana untuk juga melihat tentang reality on the ground daripada perspektif para diplomat, untuk kita bawa kepada peringkat menteri untuk membuat keputusan bilakah sepatutnya Malaysia mengiktiraf kerajaan baru Afghanistan. Apa antara cabaran untuk menyampaikan bantuan ini, untuk mengadakan atau meneruskan hubungan komunikasi yang sudah pun ada dengan pihak-pihak yang berada di sana on the ground? Apa antara cabaran yang mungkin akan ada dalam menyampaikan bantuan pada hujung bulan ini? Ya, kita jangan lupa Naila, ya. Afghanistan ini 20 tahun di bawah pemerintahan ataupun di bawah pengaruh Amerika Syarikat. Antara perkara yang dilakukan ataupun budaya baru yang diperkenalkan dalam rakyat Afghanistan adalah menubuhkan NGO-NGO. Jadi maknanya Afghanistan mempunyai banyak NGO-NGO yang dilatih oleh agensi-agensi antarabangsa termasuk Amerika Syarikat yang punya kemahiran, kepakaran untuk menangani isu-isu kemanusiaan. Malah Global Peace Mission kita bekerjasama dengan local NGO, ya, untuk melaksanakan agenda, dan mereka yang memberi nasihat, penunjuk jalan
tentang apakah keutamaan rakyat Afghanistan pada waktu ini. Jadi bermakna kita datang membawa bantuan ya, dan kita lebih gemar untuk membeli bahan-bahan tersebut di Kabul sendiri supaya ini akan membantu ekonomi mereka, ya, supaya ya, peniaga-peniaga juga boleh bernafas dengan duit-duit yang kita bawa untuk membeli bahan-bahan kemanusiaan, keperluan kemanusiaan yang kita bawa di sana. Jadi budaya NGO itu sudah ada di Afghanistan dan mereka punya pengalaman dan standard mereka itu standard international. Ya, jadi bermakna kita tidak berhadapan dengan masalah dalam gambaran kita Taliban ini seorang nomad yang tak tahu perkara nak handle segala macam, tetapi Amerika telah membuat satu budaya baru, budaya NGO di kalangan anak-anak muda Afghanistan, dan kita engage dengan mereka itu untuk menghantar bantuan kemanusiaan. So it shouldn't be any problem. Itu sebab kita nak menggalakkan selepas musim salji ini, kita akan menggalakkan melalui Malaysian Humanitarian Center, menggalakkan banyak lagi NGO-NGO datang untuk ke sini. Kita akan bantu untuk mengenalkan NGO-NGO yang dah establish untuk mereka dapat menyalurkan bantuan secara berkesan kepada rakyat Afghanistan. Bagaimana untuk kita fahami hubungan yang mungkin sedikit rumit atau sukar untuk kami yang berada di luar ini, mungkin tak berapa nak faham budaya NGO yang sudah lama ada di Afghanistan ini, tetapi bagaimana kita nak fahami hubungan antara kerajaan Taliban dan juga usaha yang digerakkan oleh NGO di sana, kerana mungkin ada pihak yang melihat dengan lebih banyak NGO yang diwujudkan ini mungkin melihat kepada kelompangan yang ada dalam perkhidmatan atau bagaimana kerajaan menyalurkan bantuan dan keperluan rakyat itu. Tetapi bagaimana untuk kita fahami ekosistem antara NGO, antara penglibatan negara-negara luar dan juga kerajaan di sana? Ya, ada jadi isu. Saya juga mendapat di kalangan potential donor. Dia kata we want to assist the people of Afghanistan, not the government of Afghanistan. Ya. Jadi mereka sebab we don't want to strengthen the Taliban government. We want to help the people based on humanitarian needs. Jadi di segi itulah setelah 6 bulan memerintah, kerajaan baru Afghanistan menyedari tentang sensitiviti ini. Kerana itu mereka menggalakkan NGO-NGO ini berperanan, ya, secara bebas, walaupun banyak persepsi yang negatif. Namun demikian pengalaman kita dengan beberapa NGO lokal di Afghanistan, standard mereka itu sama dengan standard international. Maknanya mereka mendapat pendedahan tentang laporan, tentang penyampaian, services dan segala macam tu. Mereka ada standard yang bagi saya an international standard. Ya. Untuk grup inilah yang kita akan bekerjasama untuk memastikan penyampaian itu sampai kepada tempat yang orang-orang yang berhak. Menarik Datuk menceritakan tentang apa yang donors menyatakan bahawa mereka tak nak sumbangan mereka sampai ke kerajaan Taliban, mereka nak bantuan itu sampai ke rakyat Afghanistan. Saya ingin merujuk kepada apa yang dilaporkan baru-baru ini, merujuk semula kepada wakil Taliban ke PBB Muhammad Suhail Shaheen yang baru-baru ini kata Tan Sri Abdul Hadi Awang ada menyatakan hasratnya untuk menyampaikan bantuan, tetapi tidak dijelaskan sama ada bantuan ini disampaikan kepada kerajaan Taliban ataupun kepada pihak NGO atau pihak yang lain. Boleh jelaskan sedikit di sini bantuan yang kita ingin sampaikan ini akan disampaikan kepada kerajaan atau pihak NGO? Sekarang ini saya dapati ya pihak kerajaan yang baru ini mereka akan mengambil position facilitating, memudahkan, ya, sebab memahami sensitiviti ini. Jadi kalau diberikan kepada kerajaan Afghanistan, ramai donor kata kami tak mahu sebab inilah Talibafobia tadi. Ya, mereka dapat gambaran bahawa ini orang yang membunuh orang, memotong tangan, hak wanita segala macam. Namun demikian sekarang nampaknya mereka menyadari akan sensitiviti itu, mereka lebih kepada pendekatan facilitating, memudahkan supaya NGO-NGO ini connect dengan NGO antarabangsa, dengan NGO di Malaysia untuk menghantar bantuan. Jadi saya juga dimaklumkan tentang beberapa NGO Malaysia yang telah ke sana, telah deal langsung dengan NGO-NGO tempatan yang direct kepada rakyat.
Inilah yang dimaklumkan kepada saya, dan saya rasa inilah merupakan pendekatan terbaik pada waktu ini. Ya, deal with NGO, but the government facilitate, membantu supaya kerja kemanusiaan ini akan sampai langsung kepada rakyat mereka. Akhir sekali Datuk, tadi Datuk berulang kali menegaskan mungkin akan mengambil sedikit masa untuk kita melihat peralihan ke demokrasi dan pencapaian yang progresif dan positif di Afghanistan. Itu understandable, tapi mungkin kita boleh dapatkan sedikit time frame, mungkin dalam tempoh setahun, 2 tahun, apa agaknya pencapaian yang boleh kita dapat harapkan dijangkakan di Afghanistan? Saya menjangkakan apabila EU telah buat keputusan ya untuk membuka kedutaan, kerajaan Indonesia menghantar 2 kapal terbang penuh dengan bantuan kemanusiaan dan kedutaannya berfungsi. Ya, kemudian US pun telah memberikan keizinan untuk menghantar dana, boleh dibuka, transfer of money can be done atas isu-isu kemanusiaan. Ini merupakan satu petanda-petanda ianya akan beralih. Dan kerajaan Afghanistan pun telah membuka universiti untuk para wanita, melantik wanita untuk memimpin institusi yang berkaitan dengan wanita. Saya ingat ini merupakan tanda-tanda. Time frame ia bergantung soal sejauh mana kerajaan Taliban menerima kenyataan kehendak antarabangsa, dan juga yang kedua, sejauh mana mood international ini lebih terbuka, menerima mereka sebagai the new government yang bukan sebagaimana kerajaan sebelum ini. They are more educated, they are more open, and they speak the language that we speak. Yang itu saya harap kalaupun tidak dalam masa setahun, maksimum saya ingat dalam masa 2 tahun ianya akan mendapat pengiktirafan. Ini keyakinan saya. Baik, terima kasih Datuk sikit sebanyak kongsikan mengenai situasi semasa di Afghanistan dan bagaimana Malaysia boleh memainkan peranan yang lebih aktif terutamanya dalam menyalurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan di Afghanistan. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Ahmad Azam Abdul Rahman, penasihat khas Wisma Putra mengenai Afghanistan. Itu sahaja perkongsian untuk Awani Global jam ini bersama saya Naila Huda. Salam hormat.